وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pertama kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk sehari lagi bangun dalam keadaan kita diberikan kesihatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang bangun di waktu pagi diberikan kesihatan dan mempunyai sesuatu untuk dimakan, sesungguhnya dia telah mendapat dunia dan segala yang ada di dalamnya, seolah-olah dunia itu berada di dalam genggaman ataupun tangannya. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita bangkit, kita bangun dalam keadaan sihat, kerana ada sebahagian daripada kita itu bangkit dan bangun tetapi tidak diberikan kesihatan. Apatah lagi tuan-tuan, kita mulakan pagi kita ini dengan salat berjamaah. Dan kita tahu di antara waktu yang Allah bersumpah dengannya ialah subuh wal fajr, demi waktu fajar. Sebab itu fajar ini atau waktu subuh ni waktu yang besar di sisi orang Islam. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkatan kepada urusan umat Islam, urusan manusia yang dilakukan di awal pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, engkau berikanlah keberkatan di dalam urusan pekerjaan dan apa sahaja yang dilakukan oleh umatku fi bukuriha, pada waktu pagi. Tuan-tuan hadirin mukminin, kuliah subuh kita di masjid ini kita bercakap tentang syurga dan kenikmatan yang disediakan oleh Allah di dalamnya. Antaranya kita selalu mendengar ayat yang dibacakan berkaitan dengan syurga ini. Di dalam Al-Quran Allah kata, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah khabar gembira, wa basyiril ladzina amanu, berilah berita gembira, khabar gembira, bagi berita yang seronok. Basyir, bagi tahu benda yang elok, bagi tahu benda yang menggembirakan. Apa? Kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal, bagi mereka jannah, syurga yang mengalir di bawahnya. Syurga itu kalau kita tengok dari sudut bahasa Arabnya, dia bermaksud kebun. Kebun. Jadi kemudian Quran cerita pula kebun itu bagaimana? Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawah kebun itu, mengalir di bawah taman itu sungai. Dalam satu kebun ada sungai yang mengalir airnya.
Kemudian tuan-tuan, Allah Azza wa Jal sebut lagi tentang nikmat makan minum. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat itu, Allah berikan minas samarat, daripada buah-buahan. Jadi ini kalau kita ambil sebagai pedoman, sesuatu yang sangat indah untuk kita pada hari akhirat nanti. Saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan istiqamah di dalam ibadah, sehinggalah Allah Azza wa Jal memanggil kita balik. Itu yang paling utama. Hadirin mukminin, saya ada bekalkan kepada tuan-tuan pagi ini, kita nak tengok satu hadis yang menceritakan tentang kisah orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, kita beriman bahawa seseorang yang muwahhid, muwahhid artinya orang yang bertauhid, orang yang berakidah. Lawan kepada muwahhid ni orang yang musyrik. Mulhid boleh juga. Musyrik artinya orang yang mensyirikkan Allah. Mulhid orang yang ateis, tak beriman kepada kewujudan ataupun keberadaan Tuhan ni. Tapi di sisi ahli sunnah, al-muwahhid, orang-orang yang mempunyai akidah, iman, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Itu benda yang besar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mempunyai iman, orang yang mempunyai akidah, Muslim, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Akhirnya dia akan melangkah masuk ke dalam syurga. Dan di sisi ahli sunnah wal jamaah juga menyatakan dengan jelas bahawa neraka yang dihuni oleh orang-orang beriman, yang diazab berdasarkan dosa yang mereka lakukan, akhirnya akan ditutup. Setelah semua manusia yang beriman diazab dan sebahagiannya mendapat pengampunan awal daripada syafaat orang-orang yang diberikan izin, dikeluarkan mereka itu daripada neraka, akhirnya orang yang terakhir itu keluar, neraka itu ditutup. Yang kita baca di dalam Al-Quran, khalidina fiha, yang mereka itu kekal di dalamnya, ia merujuk kepada orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam hadis kita tengok tentang kelebihan kalimah tauhid, atau juga disebut dengan kalimatut taqwa. Apa dia tuan-tuan? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang sangat mulia. Nabi SAW cerita pada hari kiamat nanti, kau dibentangkan kepada satu orang lelaki dosa-dosa yang dia lakukan. Dalam hadis itu kata ada berapa? 99 buku catatan dibentangkan kepada seorang lelaki, yang mana dibentangkan kepada dia segala dosa yang dia lakukan. Ada 99 catatan, yang mana catatan itu sangat besar, sejauh mata memandang. Punyalah banyak yang dia buat jahat tu, dosa tu, sehingga dia apabila melihat buku dosa dia tu, rekod dosa dia tu, dia kata apa? Dia kata, hari ni celakalah aku. Kemudian tuan-tuan, apa yang berlaku? Dibawa kepada dia satu bitaqah. Dalam hadis itu sebut bitaqah, satu kad, satu kertas, yang diletakkan di atas catatan kebaikan, al-mizan,
Yang tuan-tuan baca dalam Al-Quran tu, wa nada'ul mawazin bil qista. Kami akan meletakkan timbangan itu dengan penuh neraca keadilan. Dibawa satu keping kad tu, diletakkan di atas mizan kebaikan al-hasanah. Ternyata kebaikan itu mengatasi 99 catatan yang buruk tadi, sayyi'ah tadi. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala, kita baca dalam Al-Quran, fa amma man thaqulat, siapa yang berat timbangannya, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, kita tak boleh baca, kadang-kadang kita baca satu, kalau timbang dengan 10, berat 10, itu nilaian manusia, itu pada ukuran timbangan manusia. Sebab itu kata sahabat, ada dosa yang kamu lihat kecil, tetapi kami para sahabat Nabi menganggap ia benda yang besar, yang boleh memasukkan ke dalam neraka. Kita pandang remeh, kita anggap ringan, kita rasa tak ada apa. Tapi kata sahabat, kami muhlikat, benda ni kalau kita buat Jahannam. Pasal itu kita tak boleh baca kadang-kadang tuan-tuan. Kita baca kalau kita letak benda yang 100 gram, kita timbang dengan benda yang 1 kilogram, tentu berat 1 kilogram. Itu pada neraca mizan dunia. Tetapi kadang-kadang ada benda yang pelik. Memberi minum seekor anjing sekali seumur hidup di atas mizan neraca timbangan Allah berat, sehingga menyebabkan dia masuk syurga. Seorang yang hanya memotong dahan yang menghalang orang lalu lalang, dia hanya potong satu dahan yang berduri, yang bila orang lalu menghalang orang lain, perbuatan itu di atas timbangan Allah sangat berat sehingga dia masuk ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan, apa nasihat saya? Ambillah peluang untuk tuan-tuan buat apa sahaja kebaikan yang ada di depan mata. Manalah tahu di antara banyak-banyak itu yang berat di sisi Allah. Kita tak tahu. Kita mungkin rasa bina masjid ni besar, masjid ni pun mewah hebat. Mungkin kita rasa besar di atas mizan Allah. Kita tak tahu. Mungkin orang yang membina masjid ini ada nilaiannya di sisi Allah. Tetapi mungkin orang yang mencuci masjid itu lebih besar di sisi Allah. Berdasarkan apa yang kita baca dalam hadis Bukhari tentang wanita hitam. Dia tak bina masjid. Wanita yang kulit hitam tu, apa jasa dia? Dia tak bina masjid. Dia tidak wakaf tanah masjid, tetapi dia hanya mencuci masjid. Dalam hadis Bukhari, dia hanya mencuci masjid, tetapi Nabi pergi salat. Dan itulah dalil syariat kisah dia itu. Maka keluarnya hukum salat jenazah di kubur. Bayangkan tuan-tuan, Nabi pi. Artinya Nabi melihat perbuatan dia tu besar pada pandangan Nabi. Maka hadirin mukminin, kita orang-orang yang beriman ni senantiasa menganggap kebaikan itu ada nilai di sisi Allah. Hadirin mukminin. Baik. Kita tengok hadis yang saya bekalkan ini dan kemudian kita tengok huraian apa yang boleh kita ambil manfaat daripada hadis ini. Akhirnya kita akan keluar lah. Tapi tuan-tuan jangan ada cita-cita pula. Dia kata tak apalah ustaz, kalau kita masuk neraka pun the end of the day kita akan masuk juga. We will go. Lambat ke cepat tak apa, itu bukan soalnya. Soalnya kita masuk juga. Ini bukan soal lambat cepat dunia. Dia kata tak apalah, biar lambat asal selamat. Ini karut. Ini dunia boleh pakai lah. Takkan tuan-tuan teringin nak masuk neraka. Dia kata aku tak apa. Aku pagi ni aku lega dengar ceramah ni. Pasal apa? Yang penting kita last sekali, lagu mana teruk pun hang, lagu mana apa pun nak jadi, kita masuk juga. Kalau hang masuk dulu, hang tunggu. Kalau aku masuk dulu, aku tunggu. Ni bukan pergi tengok bola. Ni bukan pergi tengok mak kilau.
Boleh duk berjanji, hang pi dulu aku tunggu, hang pi kemudian aku pi ikut belakang. No, ini soal neraka. Soal neraka. Yang mana kata Nabi, panas api neraka itu tidak boleh dibandingkan 70 kali. Kalau jatuh setitik daripada neraka itu, hancur alam ini. Itukah yang kita rasa satu benda yang boleh untuk kita buat main? Hadirin mukminin, Nabi SAW antara doa yang kerap diulang baca. Aisyah kata antara doa yang diulang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tuan-tuan, mari kita tengok dalam hadis. Hadis ni panjang tapi saya ringkaskan. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid artinya apa? Kelebihan orang yang ada tauhid. Pasal itu kita kata sebaik-baik manusia kalau dia tidak beriman, tidak ada makna di sisi Allah. Tauhid benda yang besar di sisi Allah. Baik, kita tengok. Nabi SAW sebut, hadis ni kita baca dan tuan-tuan mungkin boleh ambil manfaat sikit. Nabi kata wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'alan nar huwa akhir ahli nar. Nabi kata ada satu orang laki-laki, the last person, rajulun muqbil biwajhihi 'alan nar, yang mana dia duduk menghadap muka dia ke arah neraka. Muka dia tu menghadap arah neraka. Dia dah keluar lah, tapi muka dia tu duduk tengok neraka. Huwa akhir ahli nar. Dia ni orang yang terakhir keluar daripada neraka. Dia adalah orang yang terakhir. Habis yang lain semua masuk ah. Tinggal dia tak masuk Sakanlah kau ni. Apa dia buat kita tak tahulah, tapi panjanglah cerita dia. Sehingga menyebabkan dia tak layak untuk mendapat syafaat. Pasal apa? Pasal yang lain semua ada ahli keluarga tolong. Tuan-tuan baca kan? Di antara syafaat yang akan diterima oleh ahli-ahli neraka ni, para penghuni neraka ni, sehingga ada satu grup dia panggil Al-Jahannamiyun. Al-Jahannamiyun ni apa? Ex neraka Jahannam. Tuan-tuan jangan duduk jadi grup ni pula. Ex neraka Jahannam kan, Jahannamiyun. Yang ni grup batch yang macam tuan-tuan ada sekolah kan, grup batch tahun bila, hang keluar tahun bila, hang keluar tahun bila, kan, hang SPM tahun bila, dia tanya kan, maksud hang batch mana. Nanti neraka dia ada batchnya. Tuan-tuan nak jadi batch mana? Jangan masuk langsung jangan ada rekod langsung. Al-Jahannamiyun, mereka ni keluar dalam keadaan mendapat sebahagiannya syafaat. Ada yang anak tarik buat keluar, ada yang kawan-kawan tarik buat keluar. Dan Nabi cerita bila masuk dalam syurga, sebahagian daripada keluarga, kawan-kawan, dia pergi cari kawan dia. Hadis ni kita duk baca selalu, hadis syafaat. Kemudian dia tanya Allah, mana kawan dia, mana anak dia, mana isteri dia, mana suami dia. Dia tanya Allah Ta'ala, dia tengok dalam syurga tak ada. Dan kita tahu di akhirat itu ada 2 destinasi dia tak ada 3, 4, dia tak ada tempat lain. Mudah nak cari. Tuan-tuan tengok dalam syurga tak ada, tuan-tuan mesti boleh tahulah kan. Dia tanya Allah Ta'ala kata pergi tengok dalam neraka. Dan apabila mereka pergi tengok dalam neraka, ahli-ahli neraka ni memperkenalkan diri mereka. Tak ingat aku ke? Tak kenal aku ke? Kita dulu kan sekali. Dan ini berlaku. Mereka introduce. Macam kita jumpa kawan lama tak jumpa, dia tahan tak ingat aku ke? Sebab itu bila lama-lama tak jumpa, tiba-tiba dia mai, kita pun takut. Itu tak ingat aku ke? Tak. Kemudian ahli syurga ni, yang hati mereka itu seperti hati burung. Bisa dengar tak hadis tu? Hati orang-orang yang beriman, ahli syurga ini seperti hati burung. Saya tak tahulah kan, tapi hati yang lembut. Mereka pergi bertemu dengan Allah Ta'ala. Mereka kata mereka itu yasumuna, mereka itu berpuasa dengan kami, wa yusalluna wa yatasaddaquna. Artinya mereka buat baik.
Ahli syurga bagi tahu, kata depa yang duduk dalam neraka tu, depa puasa dengan kami. Di dunia dahulu depa puasa dengan kami. Di dunia dahulu depa semayang dengan kami. Di dunia dahulu depa sedekah dengan kami. Tapi tak tahulah, tak kenal tang mana, maka tak masuk syurga. Kami minta kepada Allah untuk ambil depa. Maka Allah izinkan. Tapi laki-laki ni tuan-tuan, huwa akhir. Dia the last person. Kita sambung cerita dia. Huwa ahlin nar, dialah orang yang terakhir keluar daripada neraka, dukhulan al-jannah, dialah orang yang terakhir masuk syurga. Biasalah pada lah keluar neraka, lah keluar masuk syurga. Dia kata fayaqulu ay rabb, dia kata wahai Tuhanku. Masa dia muka dia tu muqbil, menghadap ke neraka. Habaq kata dahsyat neraka. Bahang dia saja dah menyiksakan. Dia kata Rabbi isrif wajhi anin nar, palingkan wajahku daripada neraka. Dia minta kepada Allah supaya memberikan peluang, izin kepada dia untuk muka dia ni beralih belah syurga. Tuan-tuan, lah ni muka dia duk tengok neraka, dia minta dekat Allah nak paling tengok syurga. Pasal dia terasa panas, dia terbakar, terseksa dengan neraka tu. Kalau tuan-tuan tengok, dia kata apa tu? Dia kata qad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Sesungguhnya udaranya, bahangnya, wapnya itu menggangguku dan panasnya membakarku. Dia tengok wajah dia, tengok tu, dia kata dia tak mau, dia nak minta baling. Apa yang berlaku tuan-tuan? Fayad'u Allah bima syaa yad'uhu thumma yaqulu Allah hal asaita in u'tita dhalik an tas'alani ghairah. Allah Ta'ala bila dia doa, dia minta, dia doa, dia minta, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dekat dia, kalau ku bagi, in u'tita, kalau ku bagi, ku perkenankan permohonan ini, ada tak permintaan lain? Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata la wa'izzatika, dia bersumpah demi keagunganmu ya Allah, cukup. Janji muka boleh beralih, cukup. Itu cukup. Apa yang berlaku? Wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiq ma syaa. Allah Ta'ala izin, beralih. Dia pun beralih. Beralih ke mana? Syurga. Bila dia tengok syurga ni, yang kita tajuk kita ni, syurga nikmatnya seakan-akan kita melihatnya. Bila kita baca hadis ni tuan-tuan, bagaimana satu orang yang berjanji kepada Allah, dia nak tengok kot luar saja. Bila dia tengok, dia mungkir janji. Dia minta nak masuk, dia baru tengok. Saat ini tuan-tuan tengok macam mana dahsyatnya, meronta-ronta, membuak-buak dia nak masuk. Sebab itu bila kita baca kisah-kisah sahabat tuan-tuan, yang dengar bila Nabi SAW katakan kat orang perempuan lah, Nabi kata ya nisa il-mu'minat, wahai wanita-wanita yang beriman, tasaddaqna. Nabi kata wahai wanita-wanita yang beriman, sedekah. Aku melihat kamu paling ramai di dalam neraka. Nabi kata pada wanita-wanita dalam khutbah, Nabi kata wahai wanita, sedekah. Aku melihat kamu paling ramai dalam neraka. Bersedekah kamu selamat. Apa yang dibuat oleh wanita-wanita yang beriman tu? Mereka buang subang, mereka buang cincin, mereka buang gelang, mereka buang rantai, mereka letak di atas kain yang dihamparkan oleh Bilal. Terus tanpa banyak bertanya, tanpa ada perasaan berbelah bahagi, bila Nabi sebut saja neraka, Nabi sebut solusi nak boleh selamat daripada neraka, jalan untuk keluar daripada neraka, terus mereka buat. Dunia tak ada nilai, yang penting tuan-tuan selamat. Kita baca tuan-tuan. Pasal itu dalam Quran tuan-tuan duk pi orang baca talqin di kubur kan, dia baca ayat apa? Tuan-tuan perasan dia baca ayat apa? Tetapi kubur ada satu ayat dia baca dalam talqin. Ayat Quran lah, dalam tazkirah ke dalam talqin ke mesti baca ayat ni.
Ayat apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Quran kata setiap yang hidup akan mati. Lepas tu dia semua ayat apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Bila Allah kata setiap yang hidup ni tuan-tuan semua ni termasuk saya, dan baru ni tuan-tuan diperlih saya nak mai, hari saya nak mai kemarin ni, hari Jumaat kemarin ni, ada satu orang hamba Allah, saya ingat umur dia pun lebih kurang saya 30-an. 2-3 hari dia duduk berniaga dalam pekan Kangak tu, dia duduk berniaga macam kita panggil kebab, roti Arab ni yang balut tu, shawarma tu. 2-3 hari sebelum tu saya pergi beli, duduk berniaga elok, dia masih pi sampai the last day sebelum dia meninggal tu. Pasal saya pi beli, maksudnya hari Jumaat, hari dia meninggal kemarin, hari Jumaat lah lebih kurang, Khamis dia pi. Dan pagi tu orang malam bila kita cek, okey lah, heart attack lah, serangan jantung. Tapi pada hari sebelum kematian keluar bekerja seperti biasa, tidak nampak tanda-tanda untuk mati, sihat sampai pada pagi tarikh kematian mati. Berita yang sampai mati. Orang tertanya-tanya, sahabat tertanya, sebab orang tengok pergi berniaga biasa. Tuan-tuan, mau'atun faj'ah, kematian yang tiba-tiba. Dan sekarang benda yang kita tak boleh baca, sihat tubuh badan, kuat, mati. Hadirin mukminin. Baik, kita sambung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata pusing, dia pun pusing. Bila dia pusing tuan-tuan, apa yang berlaku? Fa idza aqbala 'alal jannah, apabila dia menghadap wajahnya ke syurga, wara'aha sakata masya-Allah ay yaskuta thumma yaqul, bila dia melihat sahaja syurga dia terdiam. Sakata diam, uskut, Arab kata uskut, diam kan. Sakata dia diam, dia terdiam. Lepas tu dia kata apa? Ay Rabb, tengok, bila dia nampak saja syurga, tuan-tuan boleh imagine tak apa yang berlaku pada dia. Dia nampak, bukan dia masuk, dia nampak daripada luar, daripada jauh, bukan dekat, daripada jauh. Pasal dia tadi duduk dekat dengan neraka, dia duduk tengok neraka, dia dekat dengan neraka, dia pusing, dia nampak daripada jauh tuan-tuan. Dia kata apa? Dia lupa dah yang dia berjanji dengan Tuhan tu. Dia kata, ay Rabb qaddimni, aku minta satu lagi, aku nak pergi dekat. Qaddimni ila babil jannah, aku nak minta satu lagi, aku nak dekat dengan pintu syurga. Bab ni pintu. Tu yang tuan-tuan tengok al-bab tu kan, pintu tu. Babun, pintu. Dia kata bawa aku pergi ke pintu. Daripada dia tengok daripada jauh, dia engkar, dia mungkin, dia kata bawa pergi dekat. Allah Subhanahu wa taala kata, Allah kata apa? Allah kata, alasta qad u'tita uhudaka wa mawathiqaka alla tas'alani ghair alladhi. Saya aku bagi dah. Tadi kau minta nak tengok, kan dah tengok, dah beralih dah. Dia kata, ya Allah, aku nak masuk, nak pergi dekat. Allah kata apa dekat dia? Allah kata, wailak ya bani Adam ma aghdarak, celaka engkau, binasa engkau, kau mungkir janji. Tapi dia ni tuan-tuan, nampak tak? Bila dia nampak saja syurga, dia dah tak kira dah, dia dah tak kisah dah. Yang matlamat dia, maksud dia, tujuan dia, dia nak pergi dekat. Apa yang berlaku tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala, kita ringkaskan, Allah Taala izinkan, dia doa, dia minta. Ini yang kita sebut dengan rahmat Allah. Sebab itu bila kita baca hadis ni, bila tuan-tuan baca hadis ni, ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ni, mereka akan sebut tentang rahmat Allah yang luas. Sebab itu kita masuk syurga bukan kerana amal.
Kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Kalau nak tengok pada nilaian amalan kita, sahabat Nabi bagi tahu kita tak masuk syurga kerana amal. Wala anta ya Rasul. Sahabat kata termasuk engkau juga masuk syurga bukan kerana amal. Pasal itu tuan-tuan, jangan ujub, jangan ghurur, jangan riak, jangan sombong dengan amalan. Jangan. Jangan kita berasa kita boleh berzikir pagi petang, kita boleh baca Quran. Jangan. Pasal apa? Kerana kita bukan masuk kerana amal. Rahmat. Kita boleh masuk ni Tuhan belah kasihannya. Belah kasihan Tuhannya. Kasih sayang Tuhan. Pasal itu Ar-Rahman, Ar-Rahim tu Tuhan bagi masuk. Baik. Kemudian tuan-tuan, apa yang berlaku? Fayuqaddimuhu ila babil jannah. Allah Subhanahu wa taala izinkan dia masuk. Izinkan dia pergi dekat. Fayuqaddimuhu, bawa dia pergi letak dekat. Tuan-tuan tengok sebelah tu. Fa idza qama ila babil jannah infahaqat lahul jannah fara'a ma fiha minal habrati was surur. Bila dia pergi dekat, dia berdiri dekat depan pintu syurga tu, dia nampak minal habrati was surur, punya sono. Tuan-tuan ada perasaan tu tak? Perasaan boleh tengok kat luar, punya syok. Saya tak tahu kita nak buat contoh apa di dunia ni yang tuan-tuan boleh tengok punya syok, boleh tengok kat luar ya. Pasal kita tak boleh imagine, saya tak tahu. Mungkin sebahagian orang yang jenis minat bola kan, dia boleh tengok walaupun dia tak berada dalam suasana tu, dia seronok lah. Macam-macam lah kan. Boleh tengok kat luar. Mungkin tuan-tuan tak dapat masuk kan, tak dapat jemputan, tuan-tuan tengok kat luar. Kat luar pun jadilah. Tapi orang yang bila dia tengok syurga ni, dia tak puas hati. Apa yang berlaku? Dia minta kepada Allah untuk masuk. Untuk masuk. Daripada nak tengok, minta nak dekat. Daripada dekat, nampak apa yang ada dalam tu. Pasal itu kita tak ada semangat. Pasal kita tak nampak. Pasal itu tuan-tuan baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang malaikat mari tulis nama orang yang berada di masjid dalam majlis zikir, majlis ilmu. Dia naik bawa nama tu kepada Allah Ta'ala. Ingat tak hadis tu? Kemudian Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, apa yang hamba aku buat? Malaikat bagi tahu. Kemudian Allah Ta'ala tanya malaikat, wa huwa a'lam. Dalam hadis tu kata wa huwa a'lam, Allah Maha mengetahui. Tapi Allah tanya malaikat tu, apa yang diinginkan oleh hamba-Ku? Hamba-Mu nak masuk syurga. Allah Ta'ala tanya lagi, adakah mereka telah melihat syurga? Allah Ta'ala tanya ni, yang mereka duduk semayang, yang mereka duduk dalam majlis ilmu, apakah permintaan mereka? Pasal itu tuan-tuan, doa ada dua. Satu dia panggil du'aul mas'alah, satu lagi dia panggil du'aul ibadah. Doa kita ni dia ada dua. Kata para ulama, dia bahagi dua. Satu dia panggil du'aul mas'alah. Ya Allah, aku sakit bagi lega. Ya Allah, anak nak periksa bagi berjaya. Ya Allah, apa ada masalah. Yang tu dia panggil du'aul mas'alah. Doa ada masalah. Doa ada hajat. Kita angkat tangan, kita doa. Yang tu doa fahamlah, very simple. Satu lagi doaul ibadah. Apa dia tu doaul ibadah? Setiap ibadat yang tuan-tuan buat ni, apa hajat tuan-tuan? Apa harapan tuan-tuan? Saya tanya, frankly speaking lah, terus terang cakap, tuan-tuan masa buat ibadat tu, apa? Doa ni permohonan, doa ni harapan, doa ni keinginan kita, doa ni hajat kita. Masa tuan-tuan buat ibadat tu, apa yang tuan-tuan harapkan? Syurga. Tuan-tuan, syurga. Masa saya semayang, tuan-tuan semayang, kita buat ibadat, kita baca Quran, kita berzikir, kita puasa, apa yang kita harapkan? Kita mengharapkan keampunan dan kita mengharapkan syurga. Yang tu dia panggil du'aul ibadah. Apabila kita melakukan ibadah, kita minta syurga. Apakah salah bila kita buat ibadah, kita minta syurga? Tak salah, kerana itu yang diajar oleh Nabi. Nabi kata, wa idza sa'altumullaha fas'alil firdaus. Bila kamu doa, minta syurga. Sahabat tanya, ayyul a'mal? Kalau kami buat, masuk syurga. Sahabat tanya, ara'aita in qutiltu fa aina ana ya Rasul? Kalau aku mati, aku masuk syurga ke tidak? Nabi kata, syurga. Dia pergi.
Kalau sedekah ni dapat apa? Nabi kata siapa yang beli telaga ni, Allah Ta'ala akan bagi dia syurga dan dia tak akan binasa. Osman dengar, terus beli. Sahabat cukup sensitif dengan syurga. Sahabat cukup, dia tak boleh dengar syurga. Saya kena ikut lah. Dengar syurga. Ustaz kata ni puasa hari Arafah, puasa Muharram nak sampai nanti next month, kan, keampunan Allah, duduk sampai syuruk dapat syurga. Bila kita dengar syurga, kita kena buat macam sahabat. Tapi satu orang dia dengar tawaran syurga, kan, tuan-tuan, ini beza kita. Baik, sambung. Lepas tu dia kata dia minta nak masuk. Dia minta nak masuk. Apabila dia masuk, Allah Ta'ala kata, ni last ni, orang terakhir. Allah kata taman. Allah kata sekarang hang minta. Ahli syurga ni tuan-tuan tak payah duk tanya. Tak payah duk tanya ustaz. Tanya apa? Saya ni nak minta dalam syurga ni ada agak dapat tak? Tuan-tuan, sahabat dulu-dulu dah tanya. Saya minat main kuda. Boleh nak main kuda dalam syurga? Ada soalan. Saya ni jenis bercucuk tanam ni, kan, jenis petani, boleh nak cucuk tanam? Semua soalan tu depa duk tanya, depa boleh buat. Quran dah bagi satu jawapan yang menjawab semua persoalan tuan-tuan. Walakum ma tashtahi. Quran kata apa yang hampa teringin, apa yang hampa nak, apa yang hampa mau, semua boleh. Tutup tajuk tu. Tuan-tuan nak rih kereta ke, tuan-tuan nak menikah apa ke, tuan-tuan nak makan apa ke, tuan-tuan nak buat apa ke, kan, kadang-kadang ada benda pelik atau benda tak pelik pun mesti tak mampu, tak boleh buat, kan. Kut-kut lah tuan-tuan, tak tahulah, Penang takkan nak tanya nasi kena ada. Berian dah. Soalan ni tak payah tanya, lebih pada tu ada, kan. Baik. Kemudian dia pun minta tamanna dia pun minta kaza wa kaza sampai habis. Inqata'at bihil amani. Habis tak tahu apa nak minta. Ni orang terakhir ni. Tuan-tuan boleh bayang kalau tuan-tuan mailah. Tuan-tuan bukan ni di dunia ni, kalau tuan-tuan mai semua orang pakat balik tuan-tuan lah. Tak payah duk minta, ambil apa yang ada. Bahasa mudah lah, kan. Masjid dah buat jualan murah ke, bagi barang ke apa ke. Ni sini hotel bankrupt, dia akan jual perabot, kan, dia akan jual perabot. Jadi tuan-tuan mai orang pakat balik lah. Dia kata encik lah, kan. Apa yang ada ambil, mungkin kaki katil ke, kaki orang lah. Jangan duk demand pelik-pelik, jangan duk ni sangat. Ada tu pun orang utara kata besar tuah dah. Daripada main ngangak saja balik, ada balik duk usung kaki katil, kan. Dia kata akulah tak ada apa amut. Demikian bila kita masuk dalam syurga, semua orang dah masuk, semua orang dah ambil bahagian masing-masing. Apa lagi yang tinggal? Boleh masuk pun dah jadi besar rahmat dah. Tapi tak, Allah kata ke ahli syurga ni, Allah kata minta, dapat. Minta, ada lagi. Inqata'at amani. Habis. Allah kata apa yang hang minta semua dapat. Orang yang terakhir. Imagine tuan-tuan kalau tuan-tuan jadi first group KT1. Macam mana? Baik. Last saya nak baca kat tuan-tuan satu hadis. Yang ni saya tak bekalkan, saya baca ya. Yang ni juga cerita orang yang terakhir. Tadi ni tuan-tuan, poin dia apa? Orang yang terakhir, dia punya reward, dia punya balasan, dia punya nikmat, dia punya ganjaran, dia punya habuan apa sahaja yang dia nak. Sampai dia tak tahu nak minta apa dah. Allah kata ada, minta. Lulus. Ada, minta, lulus. Ni bukan lulus manusia, ni lulus Allah Ta'ala. Kan? Dapat tu bukan okey kita bagi yang ni dulu nanti kita bagi yang lain. No, on the spot. Tuan-tuan yang tanya tadi nak cucuk tanam tu,
Dia kata, bolehkah Rasulullah masuk dalam syurga? Saya nak bercucuk tanam buah kurma apa semua. Pasal itu saya punya favorite, itu saya punya life saya adalah bercucuk tanam. Nabi kata boleh. Quran kata apa? Hang tauk benih hari ni, hang tauk benih, tauk pagi tu juga terus berbuah. Dia tak mau bagi susah. Kita lah tuan-tuan, orang duk cerita, hang tanamlah durian, mahal, boleh kaya. Tanya pula kan, semangat lah tanah ada. Berapa tahun? 5 tahun. Allah dia kata aku pergi beli pun tak apa. Kau 5 tahun pula kita sembang tuan-tuan. Mula semangat. Pertanian tu semua. Hari tu ayam tak ada. Semua balik kira nak pergi bela ayam ya. Semua itu getak pala-pala nak bela ayam. Tiba-tiba tokek ayam mana tak tulis dalam Facebook. Sengap terus. Dia kata jangan duduk celapak tak tahu hala lagi. Dia penyakit lah lagi lah. Sak lagi kena ayam tu. Makan lah apa semua lah. Dia cerita pedawai. Baca. Dia tak apa. Beli merkit lah. Syurga tak nak. Tak ada letih. Tak ada penat. Tak ada mengantuk. Syurga ni orang bukan makan kerana lapar. Tuan-tuan boleh imagine. Orang bukan makan kerana lapar. Lah kita makan kerana lapar. Orang tidur bukan kerana mengantuk. Semua yang dibuat dalam syurga itu untuk seronok. Perkataan syurga bila tuan-tuan dengar, tuan-tuan kena bayangkan dia satu keseronokan. Hadirin mukminin. Nabi kata, inni la a'lamu akhir ahli nar khurujan minha wa akhir ahli jannah dukhulal al-jannah. Nabi kata, aku tahu satu orang yang terakhir keluar daripada neraka, dia juga orang yang terakhir masuk syurga. Nabi kata, aku tahu lelaki ni macam mana keadaan dia. Dia keluar dalam keadaan merangkak habwa. Dia keluar merangkak. Pasal apa dia keluar merangkak? Dalam hadis ni dia tak habaq. Dalam hadis ni dia habaq keluar merangkak. Pasal hangus. Merangkaknya teruk hangus dah. Dalam sebahagian riwayat kata tak ada apa dah. Melegam, rentung. Keluar daripada neraka ni. Bukan keluar daripada geni. Keluar daripada neraka, keluar daripada neraka. Rentung. Jangan duk try test. Rentung. Dia keluar mai tuan-tuan. Allah Ta'ala kata dekat dia, izhab fadkhulil jannah. Okey, hampir masuk syurga. Cukup, selesai hukuman, pergi masuk syurga. Dia sampai. Dia kata, celuih tak lagi. Celuih faham celuih. Sekejap lagi live ni Kuala Lumpur tengok dia tak muat tak lagi. Ada ruang tak lagi. Celuih apa berlaku tuan-tuan? Dia patah balik ke Allah Ta'ala. Dia kata tak boleh masuk. Tak celuih tak habis penuh. Malak maliun penuh. Allah Ta'ala kata pergi. Dia patah balik. Saya ringkas kan, dia balik. Dia kata penuh. Dia bayang penuh. Pasal apa penuh? Tuan-tuan boleh sama dengan kita. Pakat pi dah. Semua naik lah. Celuih lagi. Kita akan tanya. Kan? Naik bas. Semua orang naik bas. Ada seat. Pasal dia tahu dia last. Ada duduk depan tu. Kan? Hadirin mukminin. Lepas tu apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dekat dia. Saya nak ambil yang ni. Allah kata. Dia kata apa tau? Dia kata atas kharubi. Dia kata ke Allah Ta'ala, adakah engkau nak bergurau dengan aku ya Allah? Ada tempat ke lagi? Macam orang main-main yang kita hampir ada. Hanya main-main. Di bahasa kita lah. Bahasa kita duk cakap kawan-kawan kita. Pasal tak kawan kita ni kadang-kadang dia main-main. Dia kata ke Allah Ta'ala ada tempat ada untuk dia. Ini orang yang terakhir. Tuan-tuan bayang orang yang pertama. Selalu saya buat perbandingan orang yang pertama. Allah kata apa dekat dia? Allah kata fakana yuqalu dhalika adna ahli jannah. Allah kata fa inna laka mithla ad-dunya wa 'ashrata amsalha. Allah Ta'ala kata untuk orang yang terakhir, orang yang paling last dapat satu tempat besar mana? Besar mana untuk dia ni? Pasal yang lain semua dah dapat bahagian masing-masing. Untuk dia besar mana? Dunia asyarata amsalha. Dunia, luah dunia ni kali 10. Bukan luah Perlis kali 10. Bukan luah Penang. Bukan luah Pahang. Pahang paling besar, bukan luah Sarawak. Luah mana?
Lebih dunia kali 10. Dunia ni pun tak habis jalan. Kali 10. Nabi kata apa? Nabi kata zaka adna, itulah orang yang paling rendah, paling bawah level dalam syurga. Dia dapat dunia kali 10. Luas. Pasal itu Quran kata wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat. Luas. Hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memasukkan kita daripada kalangan yang awal melangkah masuk bersama dengan siapa? Siapa yang pertama akan membuka pintu syurga, yang mana kata malaikat yang jaga, aku diberi perintah amanah oleh Allah, tak boleh buka melainkan setelah engkau datang. Nabi kita nak masuk di belakang Nabi kita dalam grup yang pertama. Amin insya-Allah. Allahumma ja'al minhum, jadikan kita daripada kalangan mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.